Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini insyaAllah kita akan sambung perbincangan ayat semalam surah Yasin. Semalam kita telah berada di pertengahan daripada blok yang kedua ni. Selepas daripada tentang ini adalah tentang kisah utusan-utusan, 3 utusan yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 2 utusan, 2 rasul, dan yang ketiga adalah utusan yang datang daripada kalangan kerabat istana Fir'aun sendiri, kan. Mereka semuanya menjelaskan atau mengingatkan kaum, iaitu Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun yang mengikuti Fir'aun, kan. Kerana mereka ini adalah kumpulan daripada pertengahan, kan? Kumpulan tengah, yang kita kata ada kumpulan ekstrem di kiri dan di kanan. Ekstrem kanan, kemudian kumpulan yang pertengahan yang mengikuti Fir'aun. Ini disebut di dalam ayat-ayat ini sebagai ala Fir'aun, kan. Ala Fir'aun, kuncu-kuncu Fir'aun, kan. Mereka mengikuti Fir'aun. Dalam ayat lain Allah SWT menjelaskan mereka ini sebagai fastafidhu qawmahu fa'atahu, kan. Mereka ini diperbodohkan oleh Fir'aun ataupun ditipu oleh Fir'aun, kan. Fastafidhu qawmahu, kan. Fir'aun telah memperbodohkan kaumnya, fa'atahu, kemudian mereka telah taat kepada dia, kan. Jadi kumpulan inilah yang disebut di sini di dalam ayat yang sedang kita baca ini, yang menghujah, kan, dengan rasul-rasul ini bahawa tidak lain apa yang mereka alami, kan, yang semalam kita sebutkan daripada ayat Al-A'raf ayat 130, Allah SWT menjelaskan tentang bala yang menimpa Fir'aun dan kaum dia ni sebagai peringatan, kan. Yang pertama sebagai peringatan, kan. Tapi malah mereka ini, kan, qaumahu ni, ala Fir'aun ini tidak mendapat kebaikan daripada peringatan itu. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala, kan kerana mereka ini, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ujian yang pertama ni dengan kesusahan, kan, semalam yang telah kita sebut, kan, surah Al-A'raf ayat 30, dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata itu adalah kerana usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka melemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersertanya. Ketahuilah
Sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi sebenarnya di tahap yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, kesusahan. Ini adalah untuk memberi peringatan kepada mereka. Akan tetapi apa yang Allah turunkan tahap yang pertama ini tidak menjadikan mereka sedar, tidak menjadikan mereka memilih untuk kembali dan mengikuti Rasul yang mengingatkan mereka. Kerana itu mereka berkata, ayat 19 yang kita baca semalam, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Kemalangan ini adalah kerana kamu sendiri, kan? Ini ada kata utusan-utusan itu, kan? Mereka berkata, qalu inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami bernasib malang, sial kerana kamu, kan? Dan mereka mengancam untuk la in lam tantahu lanarjumannakum, la in lam tantahu lanarjumannakum. Kalau kamu tak mau berhenti, kami akan merejam kamu. Wala yamassannakum minna adzabin alim, dan kami akan merasakan kamu dengan azab yang pedih. Ini adalah tahap yang seterusnya yang juga dilalui oleh kaum Quraisy ni, kan, iaitu tahap mengancam Rasul dengan nyawa mereka, kan? Mereka akan membunuh Rasul, merejam, kan? Ini adalah apa yang disebut oleh ala Fir'aun ini juga, kan, yang setelah Allah SWT bagi peringatan, kan, masih tidak juga mendapat peringatan ini, kan. Sebenarnya dalam sirah dijelaskan juga apa yang berlaku kepada kaum Quraisy, kan. Mereka juga pernah ditimpa kesusahan, kemarau dan sebagainya, sebelum daripada hijrah Rasul, kan, ketika di Mekah, kan, kesusahan dan sebagainya. Ini adalah tahap pertama Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan, ini adalah peringatan tapi belum menghancurkan mereka, kan. Selepas daripada ini, setelah diberi peringatan daripada bala ini, kan, mereka tidak juga beriman, maka apa akan datang mengikut peraturan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah kehancuran, kan? Azab yang ultimate ataupun azab yang mutlak yang akan menghancurkan mereka, kan? Kalau mereka menerima, maka Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah apa yang disebut di dalam surah Nuh, kan, kalau kita baca, kan dalam Nuh mengingatkan kaum dia, kalau kamu memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah akan turunkan kepada kamu rezeki daripada langit dan memberi rezeki kepada kamu daripada keturunan, kan, anak pinak dan sebagainya, kan. Tapi kalau mereka menentang, kan, maka apa yang akan berlaku adalah kehancuran untuk mereka, kan. Ini berlaku kepada kaum Nuh, kita baca dalam surah Nuh, dan ini juga akan berlaku kepada kaum Fir'aun ini, kan. Tapi dalam kes Quraisy ini, Allah SWT Maha mengetahui bahawa mereka, banyak daripada mereka yang, sebahagian daripada mereka menerima dakwah Rasul dan menjadi pengikut Rasul, hingga akhirnya Rasul SAW menukar keseluruhan daripada kehidupan Quraisy ini, mereka menjadi pengikut kepada Rasul SAW, kan. Jadi dalam kes Fir'aun ini, Allah SWT mengingatkan, kan, bahawa ujian pertama yang turun kepada kamu ini sepatutnya menjadikan kamu kembali kepada ingatan Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi malah mereka menjadi kaum yang menolak, menentang.
maka mengikut peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dinanti selepas ini adalah kehancuran. Kerana itu orang yang mengetahui perkara ini, orang yang berilmu yang mengetahui perkara ini daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala juga, akan semuanya akan merasa takut dan gentar, kan? Kalau kita baca di dalam kisah Hud, Nabi Lut, kan? Bila datang malaikat yang akan menghancurkan kaum Lut ini, kan, di rumah Lut sendiri, dia menjadi takut kerana dia tahu bahawa saat peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang final, yang ultimate, yang mutlak ini telah datang, kan? Jadi begini juga keadaan yang sedang berlaku pada kaum Firaun ini, ketika mana perkara ini diambang berlakunya, kita kata the final, kan, ataupun kehancuran akhir yang besar ini, maka datanglah pemberi peringatan yang ketiga ini, kan, yang merasa mengetahui, kerana dia mengetahui akan berlakunya azab yang bencana yang besar, yang ultimate ini, kan. Dalam ayat 20 ni dipetik ataupun dirakamkan oleh Allah SWT dengan menjelaskan, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Maka datanglah dari hujung kota aqsal Madinah. Aqsa ni adalah tempat yang jauh, kan, daripada tempat yang terpencil, kan. Rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Seorang lelaki dengan tergesa-gesa, kan, bergegas-gegas dengan segera, kan. Sebab itu disebut yas'a ini untuk menunjukkan kerana dia mengetahui bahawa keadaan sekarang ni amat genting. Bila-bila masa saja akan datang bencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk yang tidak diketahui, kan. Allah Subhanahu Wa Taala akan datang ke dalam keadaan yang mengejut, kan. Kemungkinan dia akan mengejut tanpa ada persediaan apa-apa, kan? Tanpa menurunkan amaran dulu seperti mana yang telah diturun, kerana amaran ini telah dilakukan, kan, dengan bala yang sebelum ini, kan? Tapi mereka tidak juga mendapat kebaikan daripada itu, kan, peringatan. Jadi orang yang beriman mengetahui bahawa ini adalah penghujung kepada peluang, kan, untuk orang-orang yang ingkar ini, yang pasti akan diikuti dengan kehancuran, kan. Jadi rajulun yas'a ini, yang datang dengan tergesa-gesa ini, disebutnya lelaki daripada kalangan istana yang disebut sebelum ini, kan, daripada kerabat ataupun setengah pendapat mengatakan dia ni adalah putera mahkota yang dalam line untuk mendapat untuk naik dalam sebagai Firaun, sebagai pemerintah Mesir, kan. Jadi Rasul yang soleh ini pada mulanya menyembunyikan keimanan dia, kan. Ini kita akan ketahui dengan lebih detail dalam surah Mukmin nanti. Kita akan baca cerita dia, kan. Lelaki yang berkedudukan mulia yang soleh ni, dari gambaran ini benar-benar datang dengan penuh keikhlasan untuk memberi peringatan kepada kaum dia. Berbeza daripada gambaran orang-orang yang berkedudukan, kan. Orang yang mulia biasanya tidak bersifat begini. Jadi dia ni extraordinary ataupun istimewa sikit, kan, kerana dia walaupun kedudukan dia yang istimewa ini, tapi dia amat peka dan juga dia dengan rasa gentar dia apa yang akan berlaku pada kaum dia, datang untuk memberi peringatan, kan, dengan segera. Dengan segera datang kepada kaum dia bergegas-gegas, kan, tu disebut yas'a ini untuk menunjukkan dia mengetahui apa yang bakal berlaku, kan. Maka dia dengan segera datang, kan. Jadi keadaan ini tidak ramai yang datang penuh dengan keikhlasan dan kesungguhan untuk menyelamatkan manusia, kerana kedudukan mereka yang telah selesa untuk mereka, kan. Kerana itu dia datang daripada kediamannya yang selesa di hujung bandar
untuk mengingatkan kaumnya dengan ancaman yang amat dekat ini. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutlah utusan-utusan itu. Dua rasul yang pertama ni kan. Sebab tu kita kata yang ketiga ni dia bukan rasul kan, kerana dia datang untuk menyuruh kaum dia mengikut, jangan kamu menentang rasul-rasul ini kan. Kerana kan, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun, ikutilah mereka kerana dua sebab kan. Dia ini adalah orang yang amat rasional dan pandai berhujah kan. Maka di sini disebut lagi dua hujah yang dia kemukakan kepada kaum dia. Nanti di dalam surah Mukmin kita akan tengok hujah-hujah yang panjang yang diketengahkan sebelum berlaku peristiwa ini kan, kepada Fir'aun dan juga kepada golongan istana ni kan. Di sini diberi dua sebab kenapa kaum dia mesti mengikut rasul ini, yang membezakan mereka daripada al-malak, mereka yang cuba mempengaruhi mereka kan. Kenapa mereka ni sepatutnya tidak mengikut Fir'aun, sepatutnya mengikut Musa kan? Pertama, ikutilah rasul yang benar-benar ikhlas dan tidak meminta apa-apa untuk kepentingan dunia mereka. La yas'alukum ajra, dan tidak meminta apa-apa upah untuk menyelamatkan kamu. Sebenarnya mereka ni benar-benar datang untuk memberi peringatan supaya kamu selamat kan? Dan ini amat bertentangan dengan pemimpin-pemimpin kamu yang menentang Musa. Jangan mengikut mereka kan? Kerana mereka ini sedang membawa kamu kepada kehancuran kan? Dan yang kedua dia kata hujah dia juga adalah mereka inilah orang-orang yang mendapat hidayah wahum muhtadun kan? So ada dua hujah penting. Mereka ini mendapat hidayah, muhtadun. Mereka bukan sahaja bersungguh-sungguh mendekati kamu seperti pemimpin-pemimpin kamu yang lain itu, kerana yang lain itu juga mendekati kaum dia kan. Sebab ini dalam tarik menarik di antara golongan kiri, ekstrem kiri dan ekstrem kanan ini kan, untuk menyelamatkan mereka. Jadi dia sebagai pemerhati ini menjelaskan kan, kamu tengok rasul ini kan, mereka mendekati kamu tidak dengan untuk meminta apa-apa ganjaran daripada kamu, tapi sedangkan kumpulan yang pertama lagi satu ni, pemimpin al-malak kamu ini mendekati kamu untuk mengekalkan kedudukan mereka kan? Kerana mereka berhujah, akulah Rabbul Alamin. Fir'aun sehingga mengatakan satu benda yang tak logik. Semua orang tahu bila dia kata akulah Rabbul Alamin itu tidak benar kan. Tapi kerana dia merasa keadaan dia amat mendesak, jadi dia menggunakan hujah-hujah yang telah tidak logik lagi kan. Sehingga dia mengatakan dia adalah Rabbul Alamin kan, aku yang memberi kamu semua sungai-sungai rezeki yang kamu dapat daripada Mesir ini, akulah yang memberikannya kepada kamu. Jadi rajul yas'a ini, rajul lelaki yang tergesa-gesa ini, yang datang dengan cepat-cepat ini untuk menjelaskan sebelum terlambat kan, bahawa apa yang mereka sampaikan amat rasional dan benar belaka kan? Kerana mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Berbeza dengan Fir'aun dan pembesar-pembesar ini yang mendekati kamu juga, tetapi mereka mendekati untuk mendapat kepentingan dunia kan? Jadi dia melontarkan ini supaya difikirkan oleh kaum dia kan. Dan hujah dia juga kan, dia juga menghujahkan bahawa wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un kan? Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku dan yang hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan kan? Ini adalah ucapan ini sebagai jawapan kepada tuduhan-tuduhan yang dilempar oleh kufar golongan al-malak ini, yang kepada dia bahawa dia sedang cuba merosakkan kehidupan semua dan sistem akidah mereka dengan ajakan dia kan? Bahawa dia sedang mengundang kemurkaan sembahan-sembahan mereka seperti disebut ayat 18 kan, sebelum ini, bahawa
sembahan-sembahan mereka ni sekarang sedang marah. Lepas itu mendatangkan kesialan kepada mereka. Kan? Jadi mereka menuduh dia ni, rajulun yas'a ini, bahawa dia sebenarnya sedang merosakkan kehidupan semua orang. Kan? Dengan mengajak mereka meninggalkan sembahan-sembahan mereka yang palsu ini. Kan? Ini adalah maka dia menjawab, kenapa aku tidak akan menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku, dan yang hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Jadi dia mengingatkan balik kaum dia bahawa kamu juga tahu bahawa ini adalah Tuhan, Rabb yang sebenarnya. Sebab mereka merujuk Rabb ini, Allah ini dengan Ar-Rahman. Kan? Kita telah baca dalam ayat sebelum ini. Mereka berkatakan, Tuhan Ar-Rahman ini tidak menurunkan apa-apa kepada kamu. Kamu berbohong saja. Kan? Jadi dia menjawab, ini kamu pun tahu, itu maksud ayat 22 ni, kamu pun tahu bahawa yang menciptakan aku dan kamu juga, hanya kepada dialah kita akan kembali, adalah Allah. Jadi mengapa aku tidak menyembah Allah, sedangkan dia menciptakan aku dan kamu yang kamu sendiri ketahui. Kan? Maka dia mengulang kembali apa yang mereka telah setuju dan mengingatkan mereka. Kan? Sebagai cubaan akhir untuk menyelamatkan kaumnya dari hukuman Allah yang sedang di dalam persimpangan dan sedang amat hampir untuk turun kepada mereka. Kan? Jadi ucapan ini menolak semua serangan-serangan dan hujah-hujah pemimpin-pemimpin yang cuba mempengaruhi umum. Dan ucapan ini ketika mana golongan kufar al-Malak ni menyerang dia dengan tuduhan sebagai musuh negara. Kan? Kamu ni adalah musuh negara kerana kamu merosakkan apa yang nenek moyang kita telah pegang, yang juga Tuhan-Tuhan kita akan marah, kan? Akan berlaku kesialan kerana ini, kan? Merosakkan negara ini menyebabkan bencana alam yang berlaku, ekonomi menjadi rosak dan sebagainya. Kan? Atas latar belakang inilah keluarnya jawapan ini menegaskan mengapa tidak dia yang menyembah Tuhan yang telah menciptakan, dan nanti semua kita termasuk yang menyerang dia ni akan dikembalikan untuk dinilai oleh Tuhan pencipta ini. Inilah yang dia katakan, kita semua akan dikembalikan kepada dia. Kenapa kita tak mau sembah Allah? Kan? Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. A'attakhidhu min dunihi aliha. Kan? Jadi dia dalam keadaan yang ini adalah hujah yang terakhir bagi dia, kan? Sebab tu dia membentak, kan? Dalam keadaan yang marah kepada kaum dia, kan? Sebab tu dia sebut wa ilaihi turja'un, kepadanya lah kamu semua akan kembali, kan? Diucapkan terus kepada kaum dia yang dengan sebagai menyatakan kemarahan dia atas kedegilan kaum dia, kan? Dan dia menegaskan bahawa satu hari semua akan dihadapkan kepada Allah, Tuhan yang mereka cuba bersungguh-sungguh untuk menghalang daripada dia. Kan? Sebab itu dia mengingatkan wa ilaihi turja'un ni sebenarnya mengingatkan kepada mereka, kamu semua akan mendapat balasan atas apa yang kamu lakukan ini. Kan? Jadi itu maksud wa ilaihi turja'un tadi, kan? Kemudian dia mengingatkan, dia kata a'attakhidhu min dunihi aliha, mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selain daripada yang Maha Pemurah? In yuridnir rahman bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Mengapakah sepatutnya aku menyembah Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, daripadanya, jika yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadap aku? Nescaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkan aku. Jadi sembahan-sembahan mereka ini hujah dia, kan? Sembahan-sembahan mereka ni yang mereka sangka boleh menyebabkan kesialan ke atas mereka, sebenarnya tidak mempunyai apa-apa kuasa langsung, kan? Kalau Allah yang Maha Berkuasa ini mahu menimpakan mudarat,
tidaklah sembahan-sembahan ini mempunyai apa-apa peranan walau sedikit pun untuk melepaskan dirinya daripada azab Allah. Sebab sekarang ni yang mengancam untuk menghancurkan kamu ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah nilai ini dengan yang kamu sebut sebagai kesialan yang kamu takutkan daripada persembahan-sembahan yang lain ini berbanding dengan ancaman yang akan menghancurkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ya. Sebab kalau Allah menghendaki kemudaratan berlaku, maka tak ada siapa pun yang dapat memberi manfaat sedikit pun bagi kamu dan tidak pula dapat menyelamatkan. Kan? Aku dan juga kamu semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah lagi yang sebab untuk dia meninggalkan pendirian dia untuk menyembah Allah dan mengikuti seruan mereka, kan? Jadi mereka akhirnya menyerang dia, kan, menyuruh dia supaya meninggalkan pendirian dia itu mengikut Firaun dan Al-Mala' ni, kan. Tapi dia, inilah hujah dia yang terakhir untuk menyatakan, kenapa aku kena ikut mereka ini sedangkan aku memilih untuk mengikut Musa. Ini adalah jawapan dia ketika mana detik-detik akhir ni, kan, sebelum datangnya azab ni, kan. Sebab itu dia menjelaskan ni, kan, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku, mengapa aku kena mengikut sembahan-sembahan kamu, dan mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selain daripada yang Maha Pemurah ni. Kerana dia menentukan kemudaratan ini. Kalau dia nak menghukum kita, menghancurkan kita, pastilah kita semua akan hancur. Inni idzan lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Inni amantu bi rabbikum. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu semua, kan. Jadi sebab itu disebut, dia tak kata inni amantu bi rabbi, kan, aku telah beriman kepada Tuhanku, kan. Kerana dia sedang berhadapan, kan, kita kata latar belakang daripada hujah ini berhadapan dengan kaum dia yang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dan mengiktiraf sebenarnya Allah ini adalah Rahman, kan. Tetapi mereka akhirnya diperbodohkan oleh Firaun ketika mana dalam persimpangan itu mereka akhirnya melupakan hakikat itu dan mereka mengikut Firaun kerana sama ada kebodohan ataupun ketakutan, kan, bahawa Firaun akan menghukum mereka dan mereka akan kehilangan kelebihan-kelebihan dunianya. Seperti mana antaranya Bani Israel pun yang menjadi tersesat dalam keadaan ini juga adalah Haman, Qarun, kan. Qarun ini daripada kalangan Bani Israel, orang kaya daripada kalangan Bani Israel yang telah rosak, kan, tersesat. Ada di kalangan Bani Israel sendiri yang terikut dengan Firaun juga, kan. Kerana itu kita baca di dalam surah Al-Baqarah, setelah mereka selamat bersama dengan Musa, ada di antara mereka, kan, malah ketika mana sebelum kita terperangkap di tepi Laut Merah, kan, sebelum terbelahnya Laut Merah itu, mereka menyalahkan Musa, kan. Kamu nak bawa kami daripada kehidupan kami yang walaupun menjadi hamba kepada Firaun, tapi kami mendapat semua keperluan hidup. Sekarang ni kami sedang berhadapan dengan kehancuran untuk tenggelam kerana Firaun di belakang, laut di depan, kan. Maka menyalahkan Musa. Malah selepas daripada seberang laut itu juga mereka, kan, diungkapkan Allah SWT meminta kepada Firaun, kepada Musa supaya minta Allah bagi balik apa yang mereka nikmati di Mesir, kan. Dengan ungkapan mereka, kan, lan nasbira ala ta'amin wahidin, kami tidak dapat sabar dengan makanan, satu jenis makanan ni saja, kan. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha. Minta Tuhan kamu bagi kami semua sayur-sayuran, kan, yang kami telah dapat
semasa kami di Mesir dulu, kan. Ini adalah sikap, malah di kalangan, kita kata di kalangan Bani Israel yang diselamatkan oleh Musa itu pun masih ada lagi yang terikut dengan Firaun. Ini adalah keadaan yang sedang kita baca ini, kan. Sebab itu dia kata, rajul ini akhirnya dia kata, aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata kalau aku mengikuti kamu, kan. Apa yang kamu minta, ajak aku supaya melepaskan diri ini. Inni amantu bi rabbikum, aku beriman kepada Tuhan kamu semua. Maka dengarkanlah pengakuan keimananku ini. Maka dia mengisytiharkan akhirnya, aku tetap dengan pendirianku untuk berada di atas kebenaran ini, mengikut Musa. Dan apa yang kamu hujahkan kepada aku itu tidak akan menukar pendirian aku. Setelah aku memberi segala hujah dan peringatan kepada kamu, kamu masih lagi tidak mahu menerima, kan. Jadi kesimpulannya, kan, dia menentukan keputusan pilihan dia untuk kekal dengan ajakan Musa dan mengisytiharkan dengan terang-terangan kepada kaum dia, kan. Adalah membuang masa bagi mereka untuk memaksa kamu membuang masa untuk kamu memaksa aku atau mempengaruhi aku untuk kembali kepada pegangan sesat kamu, kan. Adalah lebih baik bagi kamu untuk mengambil perhatian kepada seruan aku ini untuk kembali kepada Allah dan mengikut Musa, kan. Tuhannya dan Tuhan mereka juga yang mereka sendiri ketahui dan terima, kan. Ini adalah kerana mereka sendiri menerima keadaan ini. Sebab itu disebut Tuhan kamu, kan. Kesimpulan dia mengajak, kan, mengajak dia untuk mengikut mereka samalah dan mengajak untuk menentang Tuhan mereka bersama-sama, kan, yang mereka akui ini adalah Tuhan mereka, kan. Sebab itu dia akhirnya mengisytiharkan dengan jelas terang bahawa aku tetap di atas keputusan ini dan aku menyatakan dengan jelas aku telah beriman kepada Tuhan Musa, kan. Jadi ini adalah keadaan yang membawa kepada penghujung, kan, peluang ataupun penangguhan yang diberi oleh Allah SWT kepada satu kaum ini apabila telah menyatakan penentangan ataupun mengikut mengikut golongan kufar yang telah, kan, golongan kufar yang mempengaruhi mereka ini. Bila mereka memilih untuk mengikut ini seruan yang sesat ini, maka akan berakhirlah penangguhan yang Allah bagi kepada mereka dan akan datanglah azab Allah SWT dan berakhirlah hujah-hujah, kan. Tak ada lagi dah hujah-hujah dan dia menyatakan ini adalah penghujung dia. Aku telah beriman kepada Tuhanmu, Tuhan kita, Tuhan kamu dan Tuhan aku. Maka dengarkanlah pengakuan keimananku ini. Sebagai menyatakan pilihan dia, sekarang ni tidak ada lagi hujah daripada aku. Aku telah rest the case ataupun kita katakan menghentikan hujahku dan aku menyerah kepada Allah SWT. Aku tak dapat mengubah kamu, kan. Jadi sebab itu selepas daripada ayat ini, maka habis kisah itu, Allah SWT menjelaskan pula apa yang berlaku kepada dia, kepada rajul ini, akibat setelah dia meninggalkan kaum dia dengan ingatan terakhir itu, kan. Qila dkhulil jannah, dikatakan kepada dia masuklah ke dalam syurga, kan. Qala ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui, kan. Dan insya-Allah kita pun tidur di sini. Besok kita akan habiskan kata-kata terakhir di sini, kan. Dan juga apakah yang telah berlaku kepada kaum dia setelah dia meninggalkan kaum dia dalam hujah dan juga dalam peringatan, kan. Kerana kaum dia tidak mahu mengikut, kan. InsyaAllah kita sudah di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.